Bismillah. Saya lebih kurang semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Kata musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi fid dharain. Masa awal 158 kalau kita tahu ini posko tahu itu syahadat adalah tempat memberikan sekalian fidyah itu. Nabi kat siapa fidyah ni? Segala fakir dan miskin juga. Nampak? Dia tak ikut asnaf zakat lah. Asnaf zakat dalapan fidyah ni fakir miskin sahaja lah. Hak lagi 6 tu tak masuk lah. Jadi fidyah ni kita bagi hanya kepada fakir miskin. Baik. Dan tiada yang lainnya hanya fakir dan miskin daripada segala mustahik zakat, kerana firman Allah Ta'ala ta'amu miskinin, maka masuk pada miskin itu fakir, kerana ia miskin, terjahat kerana ia fakir, terjahat halnya fakir daripada miskin. Terjahat maksudnya lebih teruk, daripada orang miskin. Jadi orang fakir dia bolehlah makan harta pusaka, harta pusaka pula. Harta fidyah, fidyah puasa. Beras tu dia boleh. Entah boleh makan juga. Kerana mengaji kan, boleh jugalah, termasuk juga. Baik. Maka adalah fakir itu terlebih utama memberi dia fidyah daripada miskin. Bagi kat orang fakir lagi-lagi lah, kerana dia lebih teruk. Dan harus memberikan sekalian mud itu bagi seorang fakir ataupun miskin. Nampak? Boleh? Contohlah ada 100 cupak, kita nak bagi dekat satu kepala saja. Boleh ke tak boleh? Boleh? Tak ada masalah pun. Tapi seeloknya kita beda-beda lah. Faham tak? Gitu. Tapi boleh lah. Dan tiada harus memberikan satu mud bagi dua orang. Tak boleh. Satu mud dia pecah dua. Bagi dua dia bagi untuk satu mud dia pecah dua, dia bagi untuk dua orang. Itu tak boleh. Kerana satu mud itu satu fidyah yang sempurna. Titik. Dan soalnya Allah Ta'ala mewajibkan memberi satu fidyah yang sempurna bagi seseorang, maka tiada harus memberikan yang kurang daripada satu fidyah bagi seorang. Kurang daripada satu cupak tak boleh. Mesti seorang paling kurang secupak. Adapun nak bagi kat dia satu cupak satu kepala, tak ada masalah. Boleh. Nak bagi satu cupak tu kepada dua, satu fakir, satu miskin. Ataupun nak bagi kepada dua kepala, satu cupak, tak boleh. Satu cupak paling kurang seorang. Tetapi harus memberikan dua fidyah bagi seorang, seperti memberikan dua zakat bagi seorang. Boleh. Bagi dua fidyah bagi seorang. Dua fidyah bagi seorang. Macam mana dua fidyah bagi seorang? Seperti harus memberikan dua zakat bagi seorang. Dua fidyah. Maksudnya dua fidyah bagi seorang seperti harus memberikan dua zakat bagi seorang. Contoh zakat tu zakat fitrah membagi kat dia. Zakat wang simpanan membagi kat dia juga. Contoh tu. Zakat fitrah membagi kat dia. Zakat wang simpanan pun bagi kat dia juga. Maka hukumnya boleh.
Fidyah pun sama. Contoh kalau kawan ni dia kena fidyah qada Ramadan tu. Satu. Lepas tu dia kena juga fidyah jima' dalam siang Ramadan. Kita boleh bagi tak kepada satu orang? Boleh. Faham tak? Maksudnya dapat kena 2 fidyah lah. Boleh. Tak ada masalah. Dan hanya sahnya wajib memberikan segantang fitrah kepada 22 orang. Segantang fitrah kepada 22 orang. Ni tengok ni. Iaitu 3 orang daripada tiap-tiap sinfin yang 7. Sinfin tu asnaf. Asnaf yang tu 7. Asnaf ada berapa semua lah? 8. Jadi segantang fitrah kalau ikut pandangan muktamad, dia kena bagi kepada 22 orang. Sebab macam ni. Satu asnaf fakir 3 orang, asnaf miskin 3 orang, asnaf sabilillah 3 orang. Itu. Faham tak? Ini ikut pandangan muktamad. Setiap asnaf, setiap sinfin itu kena ambil 3. Jadi kalau 8 kali 3 dapat apa? 8 kali 3 24. Yang asnaf amil itu seorang sahaja. Adapun yang bagi lagi 7 tu 3. Jadi 7 kali 3 21 campur dengan amil seorang 22. Kalau ikut pandangan muktamad macam tu. Payahlah tu kalau macam tu dah. Cuba bayang tengok segantang macam mana? Segantang lebih kurang tak sampai 3 kilo. 3 kilo nak bahagi kepada 22 orang. Faham tak? Faham kan? Sikit sangat. Sikit. Kalau ikut pandangan muktamad kena macam tu. Tapi kita pakai pandangan dhaif kata kita bagi kepada satu asnaf dengan satu kepala pun sudah memadai. Gitu, memadai. Lah ni zakat kita dah bagi tu, kita dah bayar dah. Kalau kita ambil asnaf fakir dengan miskin, kita ambil lagi dah asnaf sabilillah wa semua. Dah satu asnaf tu saja kita bagi kan. Kita bagi 3 kepala ke, 4 kepala ke, 1 kepala ke, maka memadai dah kalau pakai pandangan dhaif. Kalau pakai pandangan muktamad, contoh wang simpanan dia kena bayar zakat RM1,000. Jadi dia kena cari berapa orang tu? 22 orang. 3 orang daripada fakir, 3 orang daripada miskin, 3 orang daripada orang hutang, 3 orang daripada mu'alaf. Kena cari macam tu. 1,000 tu kena bahagi 22 kepala. Gitu. Habis. Yang tu pandangan muktamad. Yang ni pun sama. Kerana bahawasanya ia zakat itu zakat yang mustaqillun, iaitu zakat yang terasing, dan iaitu zakat tadi tu dengan nas. Dengan nas maksudnya paling kurang 3 kepala bagi satu sinfin. Dengan nas tu tulis paling kurang 3 kepala bagi satu sinfin. Paling kurang 3 kepala bagi satu sinfin. Paling kurang 3 kepala bagi satu sinfin. Gitu. Baik. Habis itu selesai. Kalau ikut macam tu. Baik. Kerana bahawasanya ia zakat yang mustaqilun, ia daya itu dengan nas, wajib memberi akan segantang tadi bagi sekalian mereka itu 22 orang. Mereka itu 22 orang. Seperkara lagi takluk tamak sekalian mustahik. Tamak tu maksudnya berkehendak. Kerana lagi ta'alluq tamak, yakni berkehendak sekalian mustahik dengan zakat fitrah terlebih keras. Terlebih keras maksudnya terlebih teringin. Terlebih keras dengan maksud terlebih teringin. Sebab itu satu sinfin 3 kepala. Ala qaulil mu'tamadin. Gitu. Habis bab tu habis. Faslun. Dia nak bagi sikit lagi bab jima' pada siang Ramadan. Lepas tu barulah dia masuk bab puasa sunat. Lepas tu habis. Lepas tu habis kan? Habis tak? Habis. Tak banyak. Tak banyak. Okey, tengok. Faslun. Pada menyatakan kafarah jima' di dalam puasa Ramadan. Kita jima' isteri pada siang Ramadan. Bermula wajib kafarah dan ta'zir serta qada atas barang siapa yang membatalkan puasa barang siapa
sehari daripada bulan Ramadan dengan jima, yang berdosa ia barang siapa dengan dia dengan membatalkan tu pada pihak puasa. Dan jikalau pada wajib, dan jikalau ada jima itu pada dubur laki-laki liwat atau perempuan sama, atau pada faraj atau dubur binatang, atau dengan berlapis sekalipun. Berlapis ni berlapis. Maksudnya kalau orang tu tulis itu berlapis tu berlapis. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kalau contoh dia liwat lelaki, kena bayar tak kafarah jima? Kena. Kalau dia berzina kena bayar tak kafarah jima? Kena juga. Dengan maksud dia membatalkan puasa dengan jima. Dia kata hukum dia puasa dia batal, dosa besar, lagi pula kena kafarah, lagi pula kena ta'zir. Ta'zir tu kena denda oleh pejabat, oleh mahkamah. Ta'zir tu tulis tu kena denda dengan mahkamah. Kita tak tahu pula. Kena denda dengan mahkamah. Baik, titik. Dan seperti membatalkan puasa, menegahkan sahnya puasa, seperti mengekali jima tak kala kedatangan fajar. Itu pun kena nak kafarah, kena juga. Mengekali, masuk subuh duk jima lagi. Hukum dia kena. Maka wajib kafarah di atasnya, di atas seorang. Tetapi tiada wajib kafarah melainkan atas laki-laki yang mewati. Mewati itu menjima. Laki-laki yang kena, suami. Tiada atas perempuan yang diwati, tak kena. Sebab dia maf'ul, perempuan tak kena, isteri tak kena. Dan tiada atas laki-laki yang diwati. Ini masalah apa? Laki-laki yang diwati ni. Masalah apa ni? Liwat. Tu. A dia liwat B, maka berdosa. Yang kena kafarah adalah A, B kena tak. Titik. Dan jikalau, tapi puasa batal, puasa tetap batal kerana masuk dalam rongga kan. Dan jikalau ni oyah pada kata tiada wajib kafarah tadi. Dan jikalau batal puasa keduanya, nya tu tulis yang mewati dan yang diwati. Tu. Keduanya yang mewati dan yang diwati. Keduanya kena kepada yang mewati dan juga yang diwati. Keduanya kena situ. Keduanya kena kepada yang mewati dan yang diwati. Gitu. Baik. Dan jikalau batal puasa keduanya sekalipun, seperti dimasukkannya seorang, zakarnya seorang ke dalam dubur atau faraj yang tidur. Maksudnya batallah puasa, tapi yang kena kafarah dia lah. Kemudian maka dikekalkan oleh keduanya, dua orang tadi. Kemudian kita tu bukan fajar, kemudian daripada jaga. Fajar tu bulat kan, ganti dengan daripada jaga. Tulis hadis daripada jaga. Kemudian fajar, yakni kemudian daripada jaga. Gitu. Fajar tu bulat kan. Betul tuan? Dulu saya baca habis tak habis habis saya baca dulu sampai kosong awal saya baca 158 ya, tak habis kan. Ini tak habis baik, selesai situ. Kena sebab apa kena? Sebab apa kena? Kerana tiada disuruhkan, bukan kerana ni ilat pada tiada wajib kafarah tadi. Kerana tiada disuruhkan oleh Nabi memberi sallallahu alaihi wasallam memberi kafarah dalam hadis yang lagi akan datang, melainkan laki-laki yang mewati juga. Sebab itu yang kenanya hanya fa'il. Adapun maf'ul kena tak? Maf'ul tak kena. Suami kena, isteri tak kena. Suami tu fa'il, isteri tu maf'ul. Yang kenanya fa'il tu lah. Sebab dalam hadis sebut fa'il saja yang kena, si pelaku, bukan yang kena. Gitu. Dan tiada wajib kafarah atas yang tiada batal puasanya seorang dengan jima. Yang ni tak batal. Seperti jima ia padahal ia seorang lupa akan dirinya seorang di dalam puasa, tak batal. Atau jahil, atau pada kata lupa, padahal ia jahil akan haram jima siang Ramadan. Akan haram jima siang Ramadan sebab baru masuk Islam, atau jadi ia seorang jauh daripada ulama, dia duduk jauh daripada para alim ulama, atau digagahi orang akan dia akan seorang,
atas jima. Tu orang paksa dia, maka pada ketika tu hukum dia tak kena bayar kafarah. 3 keadaan. Yang pertama lupa, yang keduanya jahil baru untuk Islam ataupun duduk jauh daripada ulama, yang ketiganya kena paksa. Dan demikian lagi tiada wajib kafarah atas yang membatalkan puasa orang lain dengan jima, seperti membatalkan orang yang sakit atau musafir akan puasa isterinya. Nya tu rujuk yang sakit dan musafir, atau gundiknya hamba dia, atau gundiknya yang sakit dan yang musafir tadi dengan jima. Tu suami dia musafir, tiba-tiba suami dia jima isteri dia ataupun jima hamba dia pada siang Ramadan, memang suami dia tak wajib puasa sebab suami dia musafir. Dah kena bayar kafarah tak? Tak kena, tapi berdosa lah sebab siang Ramadan kan. Jadi suami tak kena bayar kafarah, isteri kena lah. Isteri tak kena juga sebab isteri mahal. Suami dia boleh batal puasa, dia bukan boleh batal puasa, dia kena puasa, tapi dia membatalkan puasa dengan jima tu tak kena kafarah sebab dia masa tu statusnya musafir ataupun dia ketika tu statusnya orang sakit. Sakit lain, tak sakit tu. Faham? Dia tak faham. Habis tu tak faham maksudnya tak normal lah. Dia tak faham, dia faham kan? Faham kan? Sakit lain, tak sakit tu. Faham? Suami dah sakit, tapi suami dah jima isteri, dia yang tengok. Jaga muka serius dia. Dan demikian lagi, tiada wajib kafarah atas orang yang membatalkan dengan jima akan puasa yang lain daripada Ramadan. Ni tak kena dia. Seperti puasa qada, mana kena? Sebab puasa qada bukan 6 bulan Ramadan. Tapi tak boleh lah kena ikut kan. Tapi maksudnya tak kena lah kafarah. Dia kata saya puasa qada ni, tak kena. Tapi hang dosa lah sebab membatalkan puasa qada tu. Tapi tak kena kafarah sebab itu bukan dalam Ramadan. Walaupun qada Ramadan, tapi bulan Rabiul Awal contohnya, tak apalah. Atau nazar, atau kafarah. Sebab apa tiada wajib alif? Kerana nas datang ia nas pada Ramadan. Nas tu hanya datang dalam bulan Ramadan, tiada pada yang lainnya yang Ramadan. Nampak? Nas yang kata kena bayar kafarah itu kalau Ramadan saja. Ilat pada tiada wajib kerana tertentu Ramadan itu dengan beberapa fadilat yang tiada diperoleh ia fadilat pada yang lainnya Ramadan. Pada yang lainnya Ramadan. Baik, habis. Selesai. Sebab itu Ramadan dia kena kafarah tu. Kehormatan bulan Ramadan. Dan demikian lagi tiada wajib kafarah atas yang membatalkan puasanya. Yang mana? Yang seorang dengan lain daripada jima seperti menyahaja mengeluarkan mani. Tak kena kafarah, tapi batal puasa mengikut jumhur. Atau makan, atau minum. Dan jikalau jima ia seorang kemudian makan dan minum sekalipun kerana datang nas pada jima, tiada pada lainnya yang jima. Maksudnya dia makan dulu baru dia jima. Masa tu batal puasa. Tapi kena kafarah ke tak kena? Tak kena. Tapi berdosa tak? Dosa lah. Daripada kena kafarah, cara dia lagu tu lah. Tapi berdosa lah itu. Bukan lagi kita suruh buat macam tu. Tapi kalau jadi macam tu, tak kena kafarah. Setengah orang tak faham ni, dia kata ulama ajak bagi batal puasa pula. Bukan kami ajak batal puasa. Ulama bukan ajak tu. Ulama nak kata tak kena kafarah itu saja. Sebab dia bagi batal je puasa dia dengan minum air dulu. Lepas tu baru dia jima. Puasa dia batal dengan minum air, bukan dengan jima. Gitu. Tapi berdosa lah. Cuma tak kena lah kafarah. Gitu. Faham je tak? Baik, habis. Dan demikian lagi tiada wajib kafarah atas orang yang membatalkan puasanya orang dengan jima yang tiada berdosa ia orang dengan dia dengan jima pada pihak puasa. Seperti jima yang sakit atau yang musafir akan isterinya yang sakit dan juga yang musafir, atau gundiknya hamba perempuan boleh jima, atau gundiknya yang sakit atau yang musafir dengan niat tarafus tadi tak kena lah sebab dia musafir ataupun dia sakit. Dan demikian lagi tiada wajib kafarah atas orang yang membatalkan puasanya orang
dengan jima yang berdosa ia jima dengan dia, dengan yang berdosa ia seorang dengan dia dengan jima. Tetapi tiada dosanya yang seorang itu pada pihak puasanya yang seorang, seperti jima orang yang sakit atau yang musafir akan isterinya atau gundiknya dengan tiada niat tarafus tu. Jadi dia ni kena kafarah tak? Tak kena. Tapi berdosa lah sebab dia buat dalam keadaan tak niat tarafus. Atau zina ia. Atau zina ni kita atas pada jima. Seperti zina ia seorang di dalam sakitnya seorang. Atau safarnya seorang dia berzina. Maka yang ni dia kena kafarah kan tak kena kafarah? Tak kena. Sebab apa? Sebab dia masa tu Musa. Sebab tu je. Tapi berdosa lah. Maka tiada wajib kafarah di atasnya, di atas seorang tadi. Pada kedua masalah ini. Masalah mana? Masalah tiada niat tarafus dengan zina ketika sakit atau musafir. Kedua masalah ini, yang ni tiada niat tarafus. Satu lagi, zina ketika sakit atau musafir. Zina ketika sakit atau musafir tak kena kafarah tapi berdosa. Sebab tak kena tu sebab dia musafir, sebab dia sakit. Baik. Elak dia tu. Kerana ni elak pada tiada wajib. Kerana dosanya, dosa seorang tadi tiada semata-mata kerana puasa. Dosa dia bukan semata-mata kerana puasa. Hanya kerana puasa serta ketiadaan niat tarafus pada masalah yang pertama pada ni, dan kerana zina atau kerana puasa pada masalah yang kedua, masalah tadi. Titik. Dan lagi berbuka diharuskan bagi yang sakit dan yang musafir, maka jadilah yang demikian itu, demikian al-mazkur, syubhat pada menolakkan kafarah. Tak kena kafarah lah. Okey, selesai. Habis. Dan demikian lagi tiada wajib kafarah atas orang yang zon atau syak atau pada zon akan malam. Dia duk ingat malam lagi, yakni akan kekal malam, atau akan masuknya malam, yakni masuk maghrib, atau pada akan kekal malam. Dia duk ingat tak subuh lagi, dia duk ingat maghrib lah, lalu dia pun jima, tak kena kafarah sebab dia zon ataupun syak. Maka lalu jima ia seorang, kemudian maka nyata bahawa jatuh jima'nya seorang pada siang hari, tak kena kafarah. Elak pada tiada wajib kerana bahawasanya kafarah itu gugur ia kafarah dengan syubhat. Syubhat itu dia zon dan juga syak tadilah. Gugur, tak kena. Dan jika ni oyah pada tiada wajib tadi. Dan jika tiada harus baginya bagi seorang berbuka serta syak akan masuk malam sekalipun. Kalau nak buka puasa boleh buka puasa tak dalam keadaan kita syak? Tak boleh. Tapi dalam masalah jima, kena jima kan tak kena kafarah kan tak kena kafarah? Tak kena. Segi buka puasa memang tak boleh. Tapi segi jima dia ingat maghrib dah, dia pun jima. Lepas tu tak tahu maghrib kena lagi. Jawapan dia tak kena kafarah. Kafarah tak kena. Walaupun segi buka puasa, satu soal lain. Dan demikian lagi orang yang makan dengan lupanya orang, maka disangkanya orang bahawa puasanya seorang itu batal sebab makan dengan lupa. Kemudian maka jima ia seorang kerana diiktikadnya seorang bahawa dirinya seorang tiada puasa. Maka iaitu seorang tadi tiada wajib kafarah itu atas seorang. Dan jika batal puasanya seorang dengan jima tiada makan sekalipun, dia duk ingat puasa dia dah batal dah, dia makan dengan lupa, lalu dia duk ingat kata puasa dia batal sebab dia ilmu tak ada apa-apa, maka dia jima lah. Jadi bila dia jima baru dia faham kata rupa-rupanya kalau makan dalam keadaan lupa puasa tak batal. Maka pada ketika tu kena kafarah kan tak kena kafarah? Tak kena. Jawapan dia tak kena. Tak kena kan? Segi puasa dia sah tak? Segi makan dalam keadaan lupa tu sah. Tapi puasa dia tetap batal. Sebab apa? Sebab dia jima. Puasa batal. Tapi kafarah tak ke? Puasa batal tu sebab makan kan sebab jima? Jima. Bukan sebab makan. Faham?
Faham kan? Itu masalah senang tu. Tak payah apa ni, senang lah. Masalah, jikalau seorang melihat bulan Ramadan sendirinya hanya seorang, maka tiada diterima oleh qadi saksinya hanya seorang. Dia nampak nak bulan tapi qadi tak terima penyaksiannya. Sebab apa? Kemungkinan dia perempuan ataupun dia kanak-kanak. Lagu itulah. Wajiblah atas seorang puasa, kena puasalah untuk diri dia. Maka jika dibatalkannya hanya seorang, puasanya hanya seorang itu dengan jima, wajiblah atas seorang kafarah. Kena kafarah juga. Habis syahadat bahawa kafarah jima pada sekalian yang tersebut itu seperti kafarah zihar, sama macam kafarah zihar. Kafarah zihar ni kita menyamakan tubuh badan isteri kita tu dengan mahram kita. Mahram kita ni selalunya siapa? Mak kita ataupun kak kita. Hang ni, contoh bahagian tubuh hang ni sama macam hak mak aku. Tu zihar. Tak boleh nak. Kafarah zihar, denda zihar ni sama dengan denda jima pada siang Ramadan, sama saja. Tak ada beza. Cuba tengok. Iaitu kafarah jima siang Ramadan tu, memerdekakan seorang sahaya yang mukmin, yang Islam, sejahtera daripada sekalian aib yang mencederakan amal. Kalau dia ada aib pun, aib yang tidak mencederakan dia punya kerja, amal tu kerja. Dengan maksud ke mana? Tengok depan. Dan usaha atau pada amal dengan cedera yang nyata. Contoh dia, jari dia ada 4. Jadi kalau jari ada 4 dia buat kerja tak berkualiti, boleh tak kita merdekakan hamba gitu? Tak boleh. Dia kena hamba yang sempurna. Tapi kalau hamba tu badan je busuk tapi buat kerja kemas, boleh tak merdekakan hamba tu? Boleh. Walaupun kalau ikut ada aib lah dia. Ada aib dia, badan dia busuk. Tapi adakah aib itu mencederakan dia punya kerja? Tak. Kerja tak nak masalah. Cuma badan je. Boleh. Itu hamba. Kerana dimaksud daripada memerdekakan sahaya itu menyempurnakan halnya hal sahaya, supaya selesai ia sahaya tu bagi mengerjakan segala pekerjaan segala orang yang merdeka daripada pekerjaan ibadat dan lainnya yang pekerjaan ibadat. Sebab itu kita nak merdekakan tu sahaya yang sempurna daripada aib yang boleh mencederakan kerja dia. Sebab bila dia merdeka dia nak buat kerja cari makan, gitu. Dan yang demikian al-mazkur tiada hasil melainkan dengan kuasa ia sahaya atas berdiri pada menghasilkan kifayah sahaya. Kifayah ni keperluan sahaya. Maka tiada memadai yang sangat tua, tak boleh. Sahaya yang tua sangat tak boleh. Buat kerja tak kemah. Dan yang gila dan yang sakit yang tiada diharap sembuhnya yang sakit. Kalau sakit yang diharap sembuh itu tak apa. Dan yang terpotong kelingkingnya, nampak? Kelingking tak ada. Sahaya, domainnya tu sahaya. Dan jari manisnya sahaya. Atau yang terpotong ibu tangannya sahaya. Atau telunjuknya sahaya, tak boleh. Atau jari tengahnya sahaya. Atau seruas daripada ibu tangannya sahaya. Seruas ni. Ni seruas. Bukan potong semua, potong seruas pun tak boleh dah. Atau 2 ruas pada jari tengah, 2 ruas pada jari tengah. Kalau 1 ruas boleh tak? Mana ruas? Ni. Kalau jari tengah dia terpotong 1 ruas, boleh lagi tak? Boleh. Kalau 2 ruas baru tak boleh. 2 ruas sampai sini. Ingat sikit je, nak buat kerja ke mana? Kalau setakat ni boleh lagi buat kerja? Boleh lagi. Habis. Kalau ni tak ada dah benda ni, tapi kena baca lah juga. Atau 2 ruas daripada telunjuknya. Telunjuknya sahaya. Ni telunjuk 2 ruas. Kalau 1 ruas tak apa tak? Tak apa. Titik. Dan jari yang kepek, kipat, jari yang kipat, yakni bengkok. Dan bermula jari yang kipat, tak. Dan bermula jari yang kipat seperti yang terpotong jua, sama. Hukum dia sama macam
Hukum jari yang terpotong. Jari dia bengkok. Ada bekerja, boleh nak merdekakan dia? Boleh bekerja tapi tak kemas. Boleh tak merdekakan dia? Tak boleh. Kena cari jari yang sihat. Kira hak bengkok itu macam hukum macam orang yang jari tak ada. Baik. Dan yang memadai dan dan memadai yang terpotong sekalian jari kedua kakinya nya sahaya, dan yang terpotong kelingkingnya nya sahaya juga, atau jari manis juga daripada sebelah tangannya nya sahaya. Tu tak apa. Jari kaki tak ada masalah. Jari kelingking ataupun jari manis tak ada, sebelah saja, sebelah lagi ada. Itu tak apa. Dan yang terpotong sekalian ruas jarinya nya sahaya, yang di atas, yang lain ibu tangannya nya sahaya. Maksudnya terpotong berapa tu? Satu ruas. Tapi selain daripada ibu jari. Jari tunjuk terpotong satu ruas. Jari tengah, jari manis, jari kelingking terpotong satu ruas saja. Hukum dia boleh lagi merdekakan. Jangan berapa ruas? 2. Kalau ibu jari satu ruas pun dah tak boleh sebab pendek sangat. Faham? Habis. Tu dia, tu cara dia. Titik. Dan memadai panjang tak panjang, dan memadai pincang tempang. Pincang tu sempang. Pinjang tu boleh tempang. Kita faham bahasa. Dan memadai pinjang, yakni tempang lah, yang boleh berturut-turut berjalan. Boleh berjalan lagi, tapi tempang lah sikit. Boleh lagi, tak apa, boleh merdekakan. Dan yang buta sebelah matanya nya sahaya. Mata buta sebelah, boleh tak kita merdekakan? Boleh. Tapi dengan syarat, jika tiada dhaif penglihatan matanya nya sahaya yang sejahtera. Dengan yang sejahtera, yang sihat. Dengan dhaif yang mudarat, dengan aman, dengan mudarat yang nyata. Kalau mata dia buta sebelah, boleh merdeka. Dengan syarat sebelah lagi sihat, tapi terang hak sebelah lagi. Tapi kalau hak sebelah lagi pun ragut juga, tak boleh. Kalau buta dua-dua belah mata lagi tak boleh lah. Dan memadai yang tuli dan yang tiada berpencium. Tu sahaya pekak dah buat apa? Nak buat kerja pun payah dia. Pekak payah, tak boleh. Dan yang tiada berpencium. Berpencium ni tak ada deria bau. Tiada deria bau, tak boleh. Nak suruh masak jenuh dia ni, bau tak ada. Dan memadai yang terpotong ke titik-titik. Dan memadai yang terpotong kedua telinganya. Telinga sahaya. Telinga tak ada dua belah, boleh. Dan hidung sahaya atas pada kedua telinga. Hidung dia terpotong, boleh lagi tak? Boleh. Dan yang bongkok pergelangan sahaya. Bengkok boleh. Dan yang kena penyakit juzam, boleh. Penyakit juzam, penyakit kusta. Dan yang mamsuh ni tak ada zakar, boleh. Tak ada zakar, boleh. Tak ada masalah. Jadi aib ni ada aib, tapi aib yang tak menjejaskan orang jauh. Dan yang tiada berlidah, dia sahaya lidah pun tak ada. Apa sahaya macam ni Ali? Sebab dia buat kerja kuat. Faham tak? Risiko untuk dia kena kecacatan tu besar lah. Faham tak? Dia bukan ada sok-sok. Kan? Dia bukan ada sok-sok. Sok-sok boleh tak? Setiap bulan jari putih dapat juga sebelah 6 mata kan? Bukan ada pekeso, tak ada dia. Dia macam tu, kerja teruk. Jadi macam ni, pelik dia, lidah pun tak ada, macam mana lidah tak ada tu. Dia buat kerja kuat tu. Jadi hak jenis-jenis tu tak apa lah. Jadi faham dah lah maksudnya begitu. Baik, selesai. Maka jika tiada kuasa ia atas memerdekakan sahaya, titik-titik, dan yang tiada berlidah, dan yang tiada tahu akan barang kepandaian, tak tahu apa, tak erti buat kerja, tapi boleh tak merdekakan dia? Boleh, sebab dia boleh belajar. Tak? Dia boleh belajar, boleh, titik tu.
Maka jika tiada kuasa ia seorang atas memerdekakan sahaya pada waktu membayarkan kafarah, seperti tiada diperolehnya seorang sahaya yang memadai akan kafarah, dia tak mampu bayar, sama ada dia tak jumpa sahaya yang sesuai, atau diperolehnya atau pada tiada diperoleh, seperti diperolehnya seorang akan dia akan sahaya, tetapi berkehendak ia seorang kepada saya akan khodam yang patut dengan dia dengan seorang, yang patut yang sesuai dengan dia dengan seorang. Dia ada sahaya tapi dia memerlukan sahaya tu untuk khidmat dekat dia. Atau berkehendak, atau pada berkehendak tadi, atau berkehendak ia seorang kepada harga sahaya akan kifayah dirinya, keperluan dirinya seorang, dan kifayah iyalnya, keluarga dia, dan makanan seorang, dan pakaiannya, dan tempat kediamannya, semua tu seorang dalam setahun. Dia ada sahaya, tapi sahaya tu dia nak jual sebab dia nak ambil duit untuk keperluan dia, kehidupan dia, tampung kehidupan dia. Masa tu walaupun ada sahaya, dikira mampu ke tak mampu? Tak mampu. Maka dah tak mampu, wali buat apa? Maka wajiblah atasnya atas seorang puasa 2 bulan berturut-turut dengan bulan hilali. Bulan hilali ni bulan Islam. Dengan bulan hilali, yakni bulan Islam. Kena ikut tertib. Jumhur tertib. Karena mazhab Maliki dia kata boleh pilih. Asal tak memerdekakan hamba, nak bagi makan 60 orang fakir miskin. Maliki dia boleh ikut suka kita. Kalau 3 mazhab tak boleh nombor 1, baru pergi nombor 2, baru puasa. Tak boleh puasa juga, barulah bagi makan 60 orang fakir miskin. Itu kaedah dia. Ingat? Baik. Maka jika inkisar bulan yang pertama, inkisar ni terpecah bulan yang pertama, hendaklah digenapnya seorang 30 hari daripada bulan yang ketiga. Tu. Macam mana inkisar ni? Inkisar ni macam ni, contoh macam ni. Dia puasa kafarah jima' ni 2 bulan berturut-turut, dia mula 15 Ramadan. 15 Syawal. Jadi itu inkisar tak, sebab dia mula tengah. Tapi kalau dia mula 1 Zulqa'dah, dia mula 1 Zulqa'dah, maka iaitu inkisar ke tak inkisar? Tak. Walaupun lah dia puasa-puasa, tengok bulan Zulqa'dah, bulan tu 29 hari je. Bulan Zulhijjah 29 hari saja. Dikira 2 bulan tak tu? 2 bulan. Jangan nampak 2 bulan ni mesti 60 hari. Tak boleh nampak macam tu. Faham tak? Okey. Kalau dia mula 15 Syawal, maka sebulan dia sampai 15 Zulqa'dah. 2 bulan dia sampai 15 Zulhijjah. Dia kena macam tu sebab dia mula tengah, dia mula tang inkisar. Jadi kalau dia inkisar, maka masa tu dia kena cukupkan 30 hari daripada bulan yang ketiga. Faham bulan ketiga? 15 Syawal sampai 15 Zulqa'dah. Syawal bulan pertama, Zulqa'dah bulan kedua, Zulhijjah sampai 15 Zulhijjah. Itu bulan ke-berapa? Maksudnya dia kena habis 60 hari. 60 hari. Kalau orang cerdik, dia puasa bila? Awal Zulqa'dah lah dia puasa. Ataupun dia puasa awal Muharram. Kalau Muharram tu tahun tu 29 hari, lega lah dia. Dia puasa 29 hari je lah. Diskaun sehari. Tengok-tengok Safar pun 29 hari juga. Diskaun lagi dia puasa berapa bulan? Dia puasa 2 bulan tapi berapa hari semua? 58 hari. Jimat 2 hari. Faham tak? Tu kaedahnya. Habis. Boleh ikut bulan Islam jangan ikut bulan bukan Islam. Bulan Masihi tak mau. Kita ikut bulan Islam. Nak kira darah haid pun kalau ikut kena kira bulan Islam. Bukan boleh kira bulan Masihi.
Bulan Masehi dia 31 hari bulan, jadi masalah. Maka jika batal puasa itu sehari daripada 2 bulan, dan jikalau dengan uzur sekalipun seperti sakit dan safar dan menyusu kanak-kanak dan lupakan niat, lupa nak niat pada waktu malam, wajiblah atasnya atas seorang memulai puasa 2 bulan berturut-turut pada muka. Walaupun demam, dia puasa 40 hari, masuk hari 41, oi demam dah. Bukalah puasa hari 41. Hari 42 tu dikira hari 42 ke kena kira hari pertama balik. Hari pertama balik. Walaupun demam no, tak boleh ya. Walaupun walaupun kalau ikut musafir boleh tak buka puasa, boleh tak? Tapi dia nak secara berturut-turut. Tak boleh. Habis. Tetapi tiada putus berturut-turut dengan berbuka sebab haid dan nifas. Tetapi kalau ikut orang perempuan dia tak kena kafarah ni. Ni kalau ikut pandangan lain lah. Tulis tepi dekat haid dengan nifas tu. Ini tertentu pada kafarah bunuh. Ini tertentu pada kafarah bunuh sahaja. Boleh tu? Boleh. Ini tertentu pada kafarah bunuh sahaja. Jumpa tulis ni. Ini tertentu pada kafarah bunuh sahaja. Boleh? Sebab apa tertentu pada kafarah bunuh? Sebab orang perempuan ada ke kafarah zihar? Orang perempuan ada tak kafarah jima? Tak ada. Dia kafarah zihar, kafarah jima pada siang Ramadan, kafarah bunuh. Maka dia kena puasa, dia kafarah dia sama macam ni lah. Maksudnya merdekakan hamba, tak ada hamba puasa 2 bulan berturut-turut. Cuma beza ada satu ya. Kalau kafarah bunuh, dia hanya ada 2. Merdekakan hamba, tak boleh merdeka, puasa 2 bulan berturut-turut. Dia ada tak bagi makan kepada 60 orang fakir miskin? Tak ada. Pandangan muktamad tak ada. Pandangan dhaif kata ada. Pandangan muktamad tak ada. Jadi sekarang ni kita jangan keliru sini, sebab dia kata orang perempuan kalau dia puasa 2 bulan berturut-turut, tiba-tiba datang darah haid, putih tak 2 bulan berturut-turut tu? Tak putus. Tak putus. Jadi yang tu untuk masalah apa? Bunuh sahaja. Masalah zihar dengan masalah jima' Ramadan ni berlaku tak pada orang perempuan? Tak berlaku. Sebab dia tak kena kafarah, yang kenanya hanya suami. Faham? Kafarah bunuh ni maksudnya termasuk juga accident dengan tanpa sengaja. Kita lalak orang mati. Kita kena puasa juga 2 bulan berturut-turut. Orang lelaki langgar orang perempuan, lelaki langgar lelaki langgar perempuan, accident, mati mangsa tu. Kita orang lelaki kena puasa 2 bulan berturut-turut. Orang perempuan bawa kereta langgar orang, mati orang tu. Orang perempuan kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tiba-tiba datang darah haid 8 hari. Boleh makan 8 hari tu, lepas tu sambung sahaja. Tak putus lah sebab itu haid. Orang lelaki, dia puasa 2 bulan berturut-turut, tiba-tiba hari ke-50 dia gila. Gila 2 hari tak senang. Dia bangun tu boleh sambung saja. Gila tak apa. Tak ada masalah. Boleh. Jadi ingat, bawa motor jangan duduk dengan jauh kan. Kalau langgar orang, walaupun tak sengaja, 2 bulan berturut-turut. Tahu kan? Tu kaedah dia. Habis tu. Bawa bas jatuh gaung, mati 30 penumpang. Driver tak mati, kena puasa 2 bulan berturut-turut, 1 kepala. Kena 30 kepala ya. 60 bulan berturut-turut kena puasa. Kalau tak puasa juga, tanggunglah sampai masuk dalam lubang kubur. Gitu. Kalau nak bagi nak pakai kaum dhaif, pergilah cari Mekah, bagi juga 60 orang bagi miskin. Tapi itu pandangan dhaif, pandangan lemah. Gitu. Faham? Habis itu kaedah dia. Banyak orang dia tak tahu tu. Selesai. Atau gila atau pada haid, atau pitam atau pada haid yang berkekalan sehari. Kerana pitam mana sifat bagi pitam? Sifat bagi pitamnya yang berkekalan sehari, pitam sepanjang hari. Kerana segala perkara itu menafikan ia segala perkara itu akan puasa, dan lagi datangnya sekalian perkara itu dengan tiada ikhtiar.
Maka jika tiada kuasa ia seorang mengerjakan puasa 2 bulan berturut-turut kerana sangat tua atau sakit berkekalan 2 bulan atau takut akan bertambah sakitnya atau kerana sangat syahwatnya akan wati, dia tak tahan, dia nak jima isteri dia, maka wajiblah atas seorang memberi makan akan 60 miskin atau fakir daripada ahli zakat. Kena bagi makan tiap-tiap seorang daripada mereka itu 1 mud, 1 cupak daripada makanan yang memadai akan fitrah, dan harus baginya bagi seorang memberikan jumlah 60 itu bagi mereka itu 60 miskin tadi. Seperti dikata bagi sekalian mereka itu, ambil olehmu akan 60 mud itu serta diniatkannya seorang akan kafarah. Boleh. Maksudnya seorang kena dapat satu. Beza tak dengan fidyah puasa tadi? Beza. Fidyah puasa boleh tak seorang dapat 100 juga? Boleh dapat. Tapi kalau yang ni seorang secup kena guna plastik, 60 plastik Nabi hantar. Tu. Dia macam sama macam kafarah nazar dengan kafarah sumpah. Dia kena seorang secupak. Tak boleh kata aku kena 10 cupak, dia beli sekapit bagi 1 kepala. Tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Gitu. Dan tiada harus tidak sah memberikan setengah mud bagi seorang. Setengah dia bagi, tak boleh setengah cupak. Titik. Maka jika diberikannya seorang yang 60 mud itu bagi 120 miskin dengan bersamaan, dia bagi 60 mud itu bagi 120 miskin dengan bersamaan, maka tiadalah kebilangan daripada 60 mud melainkan 30 mud jua. Faham tak maksud? Faham? 60 mud dia bagi dekat 120 orang. Faham? Sini yang sangkut itu. Tak. Sini. Maksudnya macam ni Alif. La ni dia nak bagi setengah cupak. Jadi kalau setengah cupak, setengah akan jadi ke mana? Seorang dapat setengah. Seorang dapat setengah. Tapi dia tak bagilah 60 orang, dia bagi jadi 120 orang. Kalau dia bagi 120 orang, hakikatnya macam dia bayar 60 cupak tak? 60 cupak sebab dia bagi seorang setengah. Memadai ke tak memadai? Tak, memadai tak? Memadai tak Alif? Tengok dia tak? Tak memadai. Yang memadainya hanya, maka tiadalah kebilangan daripadanya melainkan 30 mud jua. Yang sahnya hanya 30 mud. 30 mud, 30 cupak. Maksudnya 30 mud jua. 30 mud jua yang sah. Sebab apa 30 mud? 120 orang bagi 60 mud. Yang sahnya hanya 30 cupak, 30 mud. Sebab apa 30? Faham tak? Sebab apa 30 ya Tuan? Anda tulis kat situ? Tak ada. Sebab apa sah 30? Tu dia. Jangan. Dia bagi 60 cupak, seorang setengah cupak. Tapi dia bagi kepada 120 orang. Maka yang sahnya hanya 30 cupak. Jadi kalau sahnya 30 cupak, berapa kepala dapat tu 30 cupak sah. Nampak? Buat ni. Tak nampak? Cuba ambil tu. Tu payah sikit tu. Payah sikit. Tengok ni. Yang tadi faham dah kan? Sebab apa jadi macam tu?
Tak ada ni. Ada. Mana? Ni. Jadi sekarang ni dia bagi seorang setengah mud. Jadi kita tulislah satu-satu dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
8, 9, 40. Itu 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ni kita buat lagi ni. Nak buat lagi. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Lepas itu 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tu semua orang semua tu 120 orang. Seorang dapat setengah juta. 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2 sampai seterusnya. Jadi seorang dapat setengah juta. Jadi dua kepala mewakili satu cuba. Dua kepala mewakili satu cuba. Maka daripada 120 orang yang dia bayar 60 cupak, seorang dapat setengah cupak tu, yang sahnya hanya 30 cupak. Jadi kalau 30 cupak, berapa kepala dapat? 60 orang dapat tak? 30 cupak? Yang sahnya 30 cupak. 60 orang dapat tak? 60 orang dapat. Dia dapat 60 orang dapat. Maksudnya seorang dapat setengah cupak. Maka yang sahnya hanya hanya 30 cupak. Maksudnya hak dia bayar tu 60 kepala sahaja yang sah. Sah tu sepatutnya dah ada 60 kepala, sepatutnya sah dah 60 orang. 60 cupak, tapi dah dia buat setengah-setengah, yang sahnya hanya 30. Maka dia kena tambah lagi 30. Kena tambah lagi 30. Asalnya 30 orang saja. Rugi lah situ dia. Sebab dia kena buat keluar pula. Faham tak? Rugi di situ. Tengok dia kata tu. Melainkan 30 mud jua. Maka hendaklah digenapinya yang 30 mud itu dengan 30 yang lain kena tambah lagi. Dan diberikannya seorang kepada 60 orang daripada mereka itu fakir miskin. Bagi. Dan haruslah diambilnya seorang 30 yang tinggal daripada 60 orang yang tinggal, jika dikatakannya seorang pada ketika memberikan dia makanan bagi mereka itu fakir miskin, bahawasanya inilah kafarahku. Dan jika tiada dikatakannya seorang seperti demikian inilah kafarahku, maka tiadalah harus ia mengambil dia 30 yang tinggal. Mengambil dia tulis 30 yang tinggal. Dan harus baginya memberikan 2 mud bagi seorang miskin daripada 2 kafarah. Tak ada masalah dah, itu 2 kafarah kan. Itu lain cerita. Jadi sekarang ni yang saya 30 cupak. Maka hak baki ni, hak baki ni sini. Ni hak baki. Sini ada berapa cupak ni dekat dia ni. Ni ada 60 orang kan. Sini ada berapa cupak ni sini ni. Sini ada 30. Maka dia dah bagi dah 30 ni kat depa ni. Maka dia boleh minta balik tak? Boleh. Dengan syarat masa dia bagi kat depa ni, dia kata apa? Inilah kafarahku. Dia boleh minta balik. Tapi kalau dia tak kata apa kat depa ni, maksudnya anggap sebagai sedekah. Sedekah boleh minta balik tak? Boleh minta balik. Faham tak? Jadi hak sahnya ni sajalah. Ni boleh ambil balik. Ni boleh ambil balik. Tapi saya tak nampak sebab apa yang ni sah, ni tak sah. Sebab apa? Oh, mahal. Kali jalan. Jalan. 60 orang. Ni semua ada 120 orang no. Betul tak? Ni 60, ni pun 60. Maka hak dia kena baginya hanya kepada 60
orang ni ada 60 orang. Betul? Betul. Jadi maksudnya hak dia bagi tu hanya 60 orang. 60 orang. Tapi 60 orang baru ada 30 cuba. Maka dia kena cari lagi 30. Hak ni tak jadi ni. Hak ni tak jadi. Sebab dah cukup dah 60 orang kan, lebih tambah sampai 120 orang apa. Tak boleh kata lah hak ni pun dikira 30 cuba juga. Tak boleh. Yang sahnya hak ni saja. Maka hak baki lagi kena pergi cari lagi 30 orang lagi, tambah lagi. Tak sahabat macam ni dah, bagi seorang serupa dah. Jangan bagi seorang setengah pula. Faham? Betul? Ada negara penting. Itu kaedah dia. Situ. Faham kan? Itu yang dia kata, dia kena genapkan. Hendaklah dengan masuk wajib dengan 30 yang lain. Tu. Itu yang dia kata, maka jika diberikannya yang 60 mud itu bagi 120 miskin dengan bersamaan, seorang setengah cukup. Maka tiadalah kebilangan daripadanya melainkan 30 mud jua. Betul? Patutnya 60 orangnya ni sampai dia lajak sampai berapa? 120 orang. Maka hak sahnya hanya 60 orang saja sah. Tapi 60 orang sah pun hanya 30 cuba sebab dia bagi seorang setengah. Maka hak ni hak lagi 60 berbaki tu, hak tu hak 30 cuba tu, dia nak minta balik, tengok dua keadaan. Kalau masa dia bagi tu dia tak kata apa langsung, tak boleh minta balik, dia anggap sebagai sedekah. Tapi masa dia bagi tu, dia kalau dia kata inilah kafarahku, maka boleh minta balik. Sebab mungkin dia silap. Kalau dia buka balik, topak balik dah kat dia. Ni senang, tak payah orang duit lah. Faham tak? Okey. Senang ya, hampir. Saya cari itu payah tu, macam sangkut situ dulu jalan. Kan sangkut situ noh. Akhirnya ustaz dengan gelar pun betul. Okey ya. Habis tu. Dan harus pula baginya cukup. Tu dah sambung pula esok. Allah Subhanahu wa taala tak buat tak banyak ada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Oh tak boleh, keluarga dia memang kena tanggung nafkah lah. Kau macam mana ayah bagi ya? Adik-beradik? Tidak ada anak dia. Oh, anak dia. Anak dia kalau yang dah besar dah boleh ya? Yang dah dewasa. Ya pak dia ajalah. Anak tak boleh sebab bawah tanggungan pak dia. Faham tak? Tapi kalau anak dia semua dah kerja tapi susah, boleh lah bagi. Apa? Takut terjimak. Takut terjimak. Tanya orang sakan kan?